Baik adab dan akhlak sebagai perawat dalam kita nak masuk dalam bidang perawatan ataupun dalam bidang menolong orang ni semua, dan jadi sebagai public figure untuk orang tengok. Itulah tajuk kita malam ni. InsyaAllah hari ni saya bersama dengan sahabat saya, Tok Singa, dan selaku guru saya jugalah, banyak menasihati saya dan banyak yang mengajar saya, Alhamdulillah, dalam bulan yang mulia ni, pada malam yang berkah ni, insya-Allah bersama dengan para guru kita di belakang tu, insya-Allah, walaupun gambar sahaja tapi mereka tetap berada di hati kami, insya-Allah. So malam ni kita nak minta semua tim Prai, tim Tok Singa semua masuk sekali, insya-Allah. Kita nak buat diskusi ilmiah, berborak-borak sambil kita makan bubur. Ini bukan diskusi Syahbudin lah. Ada tak mai Syahbudin ni? Syahbudin pula, Syahbudin. Syahbudin bidong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya mengucap terima kasih kepada Ustaz Syafiq kerana menerima kami sebagai musafir ke tempat Ustaz Syafiq, insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ni kemah adik. Jadi hari ni kita nak bincang lah, tuan, nak berdiskusi, bukan berdialog, bukan berdebat. Tapi kita nak berdiskusi untuk tuan-tuan sendiri boleh dengar lah bagaimana adab dalam kita seorang perawat, dan bagaimana tuan-tuan nak merawat ni, nak cari orang yang merawat ni macam mana. Dan kami juga nak kamu semua involve sekali dalam program kita malam ni, mana kamu semua pun sebagai panggil apa, panel juga kami malam ni. Sebagai panel, ramai panel kita, insya-Allah. Tolong share dulu live ni, bagi tahu kawan-kawan kita semua, insya-Allah. Share 1000 saya buka cerita. Macam bisa dengar ayat lah. Insya-Allah. Okey. Comel tak? Comel tak kawan-kawan sahabat-sahabat? Alhamdulillah baru dapat baru tarik daripada alam bunian ni. Susah banget nak tarik lah. So, duit je keluar banyak. Love Tempat, Love Tok Singa. Ya, terima kasih Nazrul. Hadir Sungai Petani, hadir. Hadir. Share. Share tuan-tuan. Minta share dulu. Tak sembang-sembang ni. Pernah ambil stand lah, telefon lah. Anxiety pun ustaz buat rawatan tak? Buat. Tadi kita baru selesai merawat seorang tu. Ustaz kampus lah. Merawat pesakit dari Pulau Pinang tadi. Teruk juga tadi kan? Teruk. Ya, sebenarnya ada kaitan dengan gangguan, orang panggil apa, dalam nak besar seorang orang tu, persekitaran dia memainkan peranan. Okay. Kalau orang tu duduk dalam keluarga adik-beradik dia, 5 perempuan, seorang lelaki, selalunya dia akan jadi lembut. Okay. Kalau dia 4 orang lelaki, seorang perempuan, selalunya dia akan jadi keras. Nampak tak dia punya faktor persekitaran? Sama juga dengan kita dalam bergaul dalam kehidupan seharian. Kalau kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan jadi baik walaupun kita jahat. Walaupun perangai kita jahat, tapi selalu bergaul dengan orang baik. Itu antara petanda husnul khatimah. Sahabat saya dari Penang kan, selalu jumpa. Allah. Kalau kamu semua nak tahu tanda-tanda kita nak husnul khatimah ni, senang je. Masa kita hidup, kita berkawan dengan orang yang baik. Kita tengok macam saudara kita apa ni, Abang Ali kan, masya-Allah tabarakallah. Tengok di hujung-hujung kehidupan dia berkawan dengan semua orang baik, dan orang yang solat jenazah dia pun orang baik-baik semua mai. Kamu tengok macam mana? Kalau dia tak duduk dalam circle yang baik, adakah kita semua kenal dia? Boleh? Walaupun aku tak apa, aku berkawan dengan orang jahat, hati aku baik, tapi kalau dia mati nanti macam mana? Okay. Boleh? So kat sini adalah konsepnya adalah, bila mana kita nak buat sesuatu yang baik, kita kena letak diri kita ni tempat yang baik. Kita tak boleh letak di tempat yang tak baik. Kerana yang tadi, antara kata-kata ulama', tak tahulah ulama' mana, tapi guru saya pernah ada beritahu mengenai hal ni. Tanda-tanda orang tu husnul khatimah, bila mana dia berkawan dengan orang baik, itu tanda dia husnul khatimah. Boleh. Kamu semua start hari ni dekat Facebook tu bolehlah blok semua orang-orang yang boleh menyakitkan hati kamu, ataupun dia circle dia tu dia cerita pasal-pasal perkara-perkara yang lara. Perkara yang kalau kita tengok tu boleh rosakkan hati kita. Yang memecah belahkan orang, kena tinggalkan. Walaupun kamu kata saya mungkin tak akan memecah belahkan, tapi benda tu sedikit hari, sedikit demi sedikit, dia sendiri kamu terbiasa dengan perkara tu. Sama dengan mulut juga. Mulut kita selalu bercakap benda baik, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik.
Tapi kalau mulut kita selalu celupak cakap benda yang tak baik, selalu duduk ungkit benda yang tak baik, bercakap buruk, sangka buruk, maka hati kita ni sebenarnya itu menceritakan mengenai hati kita. Dia macam ni tuan. Saya pun dulu seorang yang banyak fighting, kata. Jadi saya pun dah belajar banyak benda tuan. Sebenarnya tak perlulah. Kita sebenarnya kita perlu hari ni menunjukkan sifat kasih sayang kita tuan-tuan. Ada waktu kita kena tegas, ada waktu kita kena cengih. Kena tengok pada tempat dia. Bukan semua tempat kita nak ikut suka kan. Lebih baik kita berkasih sayang lah sesama kita umat Islam. Kalau rasa orang tu menyakitkan hati kita, kita blok lah. Kita tak biar orang kata apa, nak bubuh dalam kepala. Dan juga sebagai hari ni kita bincang Ustaz, topik kita ni adab dan akhlak sebagai perawat. Jadi saya melihat adab dan akhlak ni cukup penting sebagai seorang perawat, menunjukkan image yang baik. Walaupun kalau kamu kata kamu bukan ustaz ataupun siapa pun, saya pun tak ustaz. Tapi kita perlu ada akhlak yang baik untuk, sebab apa, kita ni nak, pertama bila kita duduk dalam bilang rawatan ni, kita hubungan kita dengan Allah Ta'ala cukup kena cukup. Hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Nabi SAW. Hubungan dengan Nabi SAW, banyakkan selawat, banyakkan berqasidah, banyakkan ikut contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ni yang untuk apabila kita nak merawat ni, benda-benda ni perlu. Manakala kalau kita seorang perawat, kita aurat pun kita tak tutup, tak jaga, ini satu benda yang fitnah besar akhir zaman. Fitnah bahaya. Kita rasa kita dah baik, tapi sebenarnya tak baik sebenarnya. Tak baik, bahaya. Macam mana rule kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak baik? Mana kita perlu kepada guru-guru nak tahqiq setiap perjalanan kita. Kamu semua kalau kamu jumpa sekarang, datang jumpa ustaz dalam keadaan diri kamu sekarang, kamu rasa diri kamu beradab ke? Betul tak betul? Kamu sendiri rasa malu lah saya nak jumpa. Kamu akan tahu banyak mana dosa diri kamu sendiri akan tahu. Boleh? Ini menceritakan mengenai diri kita. Boleh? Kita kena jelas guru kita, perjalanan kita, bacaan kita, apa yang kita ambil, apa yang kita amal, dengan siapa kita berguru, dan dengan siapa kita dapat ilmu. Kalau setakat ilmu yang kita duduk cerita dalam mimpi dapat daripada situ keturunan ke apa semua, tu tak ada masalah. Kalau ada orang tahqiq, kalau kita duduk berpegang pada hal yang tu, itu menjadi fitnah pada kita. Kita tak tahu nama itu Dajjal, nama itu cerita. Dia lagi satu benda-benda tuan-tuan, dalam merawat ni sendiri lah. Betul macam Ustaz Syafiq kata, saya setuju lah. Kita perlu ada guru yang berpandukan, dia sedang memandu kita lah. Orang kata kita apa-apa pun kita merujuk pada guru. Dan saya sendiri ada guru saya, jika saya ada sedikit kekeliruan, saya perlu rujuk. Tapi hari ni Allah Ta'ala hantarkan sahabat baik saya, Ustaz Syafiq. Kami selalu berkolaborasi, maknanya selalu bertanya antara satu sama lain, boleh tak kaedah. Kadang-kadang kita takut kaedah yang kita bawa ni, kita rasa semua boleh padahal hakikat dia tak boleh. Benda tu mengundang fitnah, benda tu mengundang tablis iblis, tipu daya iblis. Jadi cukup berbahaya seorang perawat ni. Jangan kita buat benda-benda yang boleh merosakkan sendiri nama kita, boleh merosakkan nama perawat-perawat Islam. Kita cerita kita merawat orang, walaupun kita kata ruqyah tak ada apa, itu saya tak setuju Ustaz. Ada orang kata macam tu. Bagi saya kaedah bukan penting. Yang penting adalah ayat Quran. Ayat Quran ni maknanya ruqyah ni mana lebih besar tuan, tak ada lebih besar daripada ayat Quran. Kalamullah ni maknanya yang sampai pada Nabi cerita pula, sahabat-sahabat ambil buat kitab pula, Sayyidina Osman ambil buat kitab Quran. Ni satu benda yang cukup mukjizat yang Allah Ta'ala jaga sampai ni. Mana nak lawan dengan kaedah kita? Siapa kaedah kita? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u rahmatul mu'minin. Mana jelas kat situ Allah Ta'ala letak mengenai apa ni? Kaedah merawat tu. Memang Quran Allah Ta'ala turunkan Quran tu. Turun kat mana? Dalam dada-dada kita semua guys. Yang ni umatnya Rasulullah SAW, Rasulullah nak sampai pada kita semua. Kalau yang tu kita tak boleh dah. Kalau yang tu tak boleh nak faham dah, susah kita. Mana Quran tu utama. Yang ni hubungan kita dengan Allah dengan melalui guru-guru menyampaikan kita. Dan guru-guru tu yang sampaikan Quran. Orang panggil sanad tu. Sampai dari guru ke guru ke guru sampai pada kita. Boleh? Sahabat penting tuan. Bagi saya sahabat penting. Penting. Saya bila saya berkawan dengan Ustaz Syafiq ni, saya banyak benda rasa berubah. Dan diri saya sendiri saya banyak berubah. Kalau dulu saya tak macam ni. Jadi bila saya duduk dengan Ustaz Syafiq, jadi saya nampak itu sebab tu Nabi kata aku diutuskan dengan akhlak.
Sebab akhlak ni membawa kepada kita ni lebih sayang, lebih cinta, lebih berubah diri kita sendiri. Kadang saya pun malu tuan-tuan. Dulu macam mana saya dulu kan, kahak tak tentu hala, macam-macam kes kena. Jadi benda ni saya akan berubah tuan-tuan. Sehari ke hari kita akan berubah diri kita. Kita tahu banyak benda kita buat silap. Tapi bukanlah kita ni setakat itu, level situ. Kita boleh naik next level lagi. Bagaimana nak naik next level? Kita kena muhasabah diri kita. Biar kita jadi lembut tak apa. Ada time kita kena rasak, ada time kita kena keras. Tapi bukan semua time kita kena rasak, kena keras, kena buat benda-benda yang tak sepatutnya boleh mengundang fitnah. Tak payah. Bagi saya kita cukup-cukup lah tuan-tuan. Saya benar ni saya bercakap bukan saya setuju pada siapa-siapa ustaz. Tapi sebagai, kalau hang kata hang perawat, hang mesti macam ni ya. Hang kena ada rule lah. Hang kena ada rule. Dan kena ada guru ulama-ulama yang membimbing. Jangan anggap Allah tak nak bagi aku ilmu ni, aku boleh buat ikut suka aku. Kan? Siapa yang bimbing kau? Hati-hati. Dia kata aku dah ilmu aku daripada keturunan aku. Saya tanya, okey, keturunan kita iktiraf lah. Daripada keturunan dia. Tapi siapa yang nak membimbing kamu yang mengatakan ilmu itu adalah benar dan yang mengatakan salah itu adalah salah? Melainkan daripada guru-guru alim-alim ulama kita. Jadi itu garis panduan yang utama adalah seorang perawat tu mesti ada guru dia. Muhung lah kalau kata dia merawat hebat ni tapi tak ada guru, tak ada. Ustaz Syarhan ke, Ustaz Ustaz Arhundin ke, semua mereka ada guru masing-masing. Seperti kita lah, Ustaz ada guru Ustaz, saya ada guru saya sendiri. Jadi guru memang peranan yang penting. Tapi bila kita tak ada guru ni, kita rasa kita hebat, tu jadi pelik. Dia kuih hari aku jadi pelik, kuih hari aku jadi pelik, bahaya. Takut kita terjerumus masuk benda-benda yang lagi susah. Jangan. Dan merawat ni cukup benda yang penting. Lepas tu dari segi viewer sendiri, kamu pun main peranan yang penting ya. Kamu jangan duduk bancuh pula, duduk sokong orang yang tak nutup aurat. Kalau nampak perkara yang batil, kena tinggalkan. Boleh? Betul. Sama juga kalau tiba-tiba saya sendiri buat perkara yang Allah Ta'ala tak reda, Tok Singa pun buat benda yang Allah tak reda, kamu kena tegur kami lah. Tegurlah dengan apa cara pun. Tegur juga. Bagi saya suka orang yang menegur saya, Ustaz. Dan ramai duk PM mesej kadang-kadang suruh tegur, kadang-kadang sibuk benda-benda, saya padam lah. Saya padam. Walaupun benda tu hanya sekadar melawak, tapi bila saya dengar pendapat tu, saya rasa betul juga orang yang menegur. Sebab apa? Kesalahan kita takkan nampak sendiri. Kami tak malu untuk minta maaf. Kalau kita buat salah, kena minta maaf lah. Dan tak lari daripada kesalahan kita. Kehidupan kami, cara kami yang boleh menilai tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menilai kan. Kadang-kadang akhlak kami macam mana. Jadi itulah kita perlukan teguran. Tapi kalau orang tegur kita nak angin, kita nak marah, kita nak maki orang, tak boleh. Hidup kita tak pergi ke mana, bahaya tu. Boleh. Dan kamu juga, kalau kamu sini, saya tahu yang tengok sini pun ada yang perawat, saya minta maaf. Saya masih muda lagi. Saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan, asatizah yang tengok live ni. Saya nak share sajalah. Cuma kalau kamu sendiri sebagai perawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amatlah penting untuk bina diri kita ni akhlak yang baik. Walaupun kita ni bukan ustaz, tetapi janganlah merawat pakai seluar pendek tiba-tiba kan. Kamu kenapa seluar pendek? Saya bukan ustaz, saya nak tolong dia. Tak boleh itu. Macam nak semayang takkan kamu kena jadi ustaz dulu baru nak semayang. Boleh? Takkan kalau kamu kata saya nak semayang, saya nak pakai seluar pendek ikut suka saya semayang kok. Mana nak mesah. Sebab tu saya kata setiap perbuatan ada hukum dia, halal dan haram. Walaupun kita nak solat, benda tu benda yang wajib dan benda yang boleh mendapat pahala, mendapat keredaan. Tapi kalau kita buat cara kita sendiri, cara yang salah, maka benda tu akan dapat dosa dan akan dapat laknat Allah. Contoh macam Ustaz kata, nak solat pakai seluar pendek. Nak solat tu baiklah, pakai seluar pendek pula. Nanti orang tanya, ni solat tak boleh solat seluar pendek. Aku bukan ustaz. Apa? Jadi benda tu jadi macam mana? Tuan-tuan cuba fikir balik. Benda tu akan jadi dapat pahala ke, dapat haram ke, macam mana? Benda tu akan dapat haram dan akan dapat benda-benda yang dilaknat oleh Allah SWT. Walaupun asalnya kita benda nak buat baik. Sebab tu saya kata setiap perbuatan, dan untuk tuan-tuan jangan keliru. Jangan mudah dengar percaya cakap orang banyak sangat. Mudah keliru. Tak apalah, jasa dia nak buat benda baik, baby. Memang dia nak buat benda baik, tapi tidak menghalalkan cara dia. Cara tu tak boleh menghalalkan. Kalau haram tetap haram. Kalau halal tetap halal. Jadi itu kita nak cakap ni bukan kata kami dua pandai dok. Sembang santai tuan, sembang santai. Dan saya menghormati setiap perbuatan yang lain.
Kita menghormati kaedah-kaedah mereka selagi mana kaedah tu tidak mensyirikkan pada Allah, selagi mana berlandaskan daripada hukum syarak. Itu saya beritahu. Saya macam itulah. Saya pun tak mau dah tuan-tuan nak macam-macam dah dengan orang. Saya lah ni, saya rasa saya dengan Ustaz Syafiq je lah. Lain-lain tu saya minta maaf lah. Saya tak berapa, bukan kata saya hormat semua, tapi saya tak berani lah tuan-tuan. Bahaya benda ni. Jadi tuan-tuan perlu tengok. Tuan-tuan sebagai pesakit sendiri pun, walaupun tengok seorang perawat tu tak betul, kena tengok. Kecuali kalau tuan-tuan tengok saya ada dalil benda tu, saya boleh bagi tahu benda ni boleh, saya kena terang kat tuan-tuan bagi faham. Tak boleh nak maki orang pula kalau orang tengok lah, jangan. Tu salah. Kalau orang tegur tu tanda orang tu sayang sebenarnya. Sayang. Kalau tak tegur, tak sayang, buat tak tahu lah. Boleh hanyut macam tu saja. Dan kepada kamu juga sebagai follower, viewer semua, kamu kena ambil inisiatif untuk buat something supaya ubah kamu punya public figure yang kamu sayang, yang kamu suka tu. Contoh tiba-tiba hari ni Ustaz Syafiq keluar pakai seluar pendek kan. Ustaz tak boleh seluar pendek tu. Tegur je lah. Ustaz pakai seluar pendek tu, tegur je semua. InsyaAllah kita akan tukar lah. Kadang-kadang kita tak perasan. Ustaz duduk tu tak ada adab macam tu dengan guru. Ustaz kena duduk depan tok guru contoh kan. Ustaz kena duduk bawah sepatutnya. Tegur. Tak ada masalah. Jangan tiba-tiba tuan-tuan tengok pula Tok Singa rambut pang pakai seluar pendek kan. Tuan-tuan kena tengok. Tiba-tiba support Tok Singa tiba-tiba. Kamu jangan buat hal macam tu. Saya hip-hop tuan terbuang pang tu, no. Dan satu lagi yang tengah viral sekarang mengenai kaedah apa panggil apa, dia tak baca apa-apa, dia hati-hati. Saya tak tuju pada pusat rawatan apa-apa. Cuma saya nak beritahu untuk kamu sebagai pesakit ni, hati-hati untuk mereka yang merawat yang tidak membaca apa-apa, just jurus macam tu saja, tarik buang semua. Hati-hati sebab yang menjadikan setiap rawatan kita tu berkesan bukan sebab jurus kita, bukan. Sebab hubungan seseorang tu dengan Allah Jalla wa Ala. Boleh dengan sebab hubungan mereka dengan Allah. Kena faham situ. Betul. Tuan kena perlu tegur. Kamu semua kena tegur. Kena buat apa-apa, tegur mereka yang salah. Tegur. Tegurlah dengan apa cara, tapi janganlah marah. Janganlah marah, tegur dengan kasih sayang. Buatlah surat terbuka ke apa ke. Boleh. Panas-panas barang ni dari jin ketuk. Wallahu a'lam. Benda-benda yang tak baik ni, memang daripada benda-benda yang tak elok lah, no? Panas barang ni perlu ada, tapi dia kena tengok bertempat. Bertempat kalau orang hina agama Islam ke, orang buat kat Nabi kita ke, memang satu kena ada panas barang lah. Tapi jangan kawan-kawan takkan kita nak panas barang, tak usah lah, no? Jadi kami hari ni tak menuju pada siapa-siapa tuan. Pakat-pakat ambil pikir sendiri lah tuan-tuan. No? Semua pakat dah besar panjang, ada akal boleh fikir sendirilah, no. Kita sayang ni, kita kadang-kadang kita buat live, kita cakap ni, kadang-kadang kita sayang seorang tu, kita sayang, takkan kita nak menghalalkan cara dia, tak boleh. Sayang ni cara macam ni, kadang-kadang kena tengok, kadang-kadang tengok personal, tak mau dengar, kita terpaksa cakap sindir-sindiran kan. Tapi janji dia berubah lah. Kita harap dia, kita sayang dia dan kita harap dia berubah. Sahabat-sahabat kita yang lain tu, insya-Allah. Saya pun kalau ada benda tak betul, tegur saya, insya-Allah. Saya dengar, insya-Allah. Saya tak mau. Jangan perli tegur dengan baik. Jangan perli, jangan mengutuk muka buruk lah apalah semua. Jangan. Tegur baik-baik, cakap baik-baik, insya-Allah. Mereka semua yang disayangi Rasulullah. Kita umat Rasulullah sama-sama akan berkumpul nak bertemu dengan Rasulullah nanti. Malulah kita kalau kita bila mana nak sampai kat Rasulullah nanti, sampai nak jumpa dengan Rasulullah, malaikat Jibril halau kita. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, no? Saya nak cerita kalau saya memang nak jahat, nak apa. Ni, sahabat saya ni. No? Ni polis juga tuan-tuan. Tuan-tuan tanya dia. Tuan-tuan tanya dia dulu. Saya duduk pergi balai. Kan? Sopor rumah saya sendiri je. Tanya dia. No, saya pergi balai. Jangan saya nak cerita balik sana. Aku duduk pergi balai. Dulu Singa ni dulu tiap-tiap hari pergi balai. Tu kena masuk. Tangkap ni banyak kali lah. Masuk dalam. Apa tangkap dia? Ada orang. Tuan-tuan, jadi berubah lah tuan-tuan. Sampai bila nak jadi macam tu? Saya pun nak belajar masa Syafiq jadi lembut lah. Tapi apa jangan terkejut pula aku lembut lah. Singa ni dah berbanyak berubah dah. Dulu jangan tanya tengok hidup sana pergi sini banyak berubah. Alhamdulillah lah. Kita pun macam sahabat saya polis ke apa semua, mereka pun nasihat saya, benda yang baik kita kena dengar lah.
Kita dah dengar, oh betul juga kan. Nak berjuang ni boleh berjuang, tapi jangan salah tempat. Salah tempat ni rosakkan diri sendiri. Bukan benda tu nak dapat, bukan boleh dapat apa-apa tuan. Tapi kadang-kadang benda tu merosakkan kita sendiri, menyusahkan kita sendiri. Tak payah. Nak berjuang ada cara dan ada kaedah ada sendiri. Sama orang merawat, nak berjuang nak merawat ada kaedah yang betul. Sama juga nak berjuang ada kaedah yang betul. Kita tak boleh pi sembrono. Tak sembrono. InsyaAllah tegur tanpa menyindir, insyaAllah. Lawa jam tu minat. Ni mai tapak harimau Malaya. King. Alhamdulillah. Okay. Lawa tuan ni, lawa lah ni. Ni hujung. Tuan-tuan tu bang sebut lawa tak lawa, saya pakai lawa. Tapi saya nak pakai jari tengah ni, jari ni lah. Lawa tuan. Tu. Ni 5 tuan. Sambil-sambil kita makan bubur. Bismillah bang. Allah. Bismillah. Ustaz. Ada dah. Semua nak view berjuta. Okey. Duit ni tuan-tuan, saya nak cerita juta tapi kalau tak berkat ni tak guna. Harap tok tak jadi lembut macam sajak. Lembut macam sajak saya cukup janggut lah. Minta maaf saya makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tuju pada apa-apa. Kalau menunjuk-nunjuk macam mana Ustaz? Tak boleh Kalau nak menunjuk-nunjuk ni dalam ilmu tak apa. Nak bawa orang cinta pada ilmu, cinta pada kasih sayang pada Nabi SAW, tak apa. Jangan nak menunjuk kita kemas sangat ni, tak boleh. Hati-hati. Itu guru saya beritahu, saya solat jawab hari. Saya cakap tak, saya makan. Kalau kamu nak jadi terkenal silakan. Tapi kamu terkenal, kamu kena kenalkan semua orang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang sangat terkenal, the only one. So saya jaranglah nak. Dulu saya buat live saya tak kenal dengan diri saya. Lepas kena fitnah hari tu apa jadi Wahabi dulu. So saya terpaksa ke depan dengan diri saya. Tu pun dalam pusat rawatan Idrus pun saya tak letak nama saya pusat rawatan Ustaz Syafiq, tak. Pusat rawatan Al-Idrus. Al-Idrus tu marga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Boleh? Tu pun saya tak letak kepada nama saya juga. Kita bagi Rasulullah yang terkenal. Boleh? Bukan kita nak terkenal. Kalau Allah nak ambil, sekelip mata Allah boleh ambil. Boleh? Ilmu Allah Ta'ala tuan-tuan. Betul dalam rawatan wajib bukannya sunat muakkad ke, sunat-sunat biasa ke, apa ni, bid'ah dalalah ke tak. Dia memang wajib. Kalau kita bahkan pesakit pun kita kena jaga aurat dia. Pesakit pun kena jaga aurat dia. Perawat pun kena jaga aurat dia. Dan perawat kalau dia tutup aurat, lepas tu orang sebelah dia tak tutup aurat, tetap perawat tu akan dapat dosa dia juga. Walaupun tu bukan video dia, video orang lain, tetap dia akan dapat saham di akhirat nanti. Dan orang yang tengok pun akan dapat sahamnya sekali. Dan kamu tengok pun dapat sekali. So kita semua kira sama lah kira. Kalau kita tak tegur, kita kena sekali Okey. Lepas tarawih kita selawat sampai subuh. InsyaAllah. Tuan-tuan jangan duk rasa kami hantar apa ada no. Tak ada ni tak ada hantar. Kita nak sebab kebelakangan ni banyak sangat yang tag kami. Yang pin, yang tag kami dari YouTube pun ada. Ustaz Farhan, tisu. Daripada YouTube pun ada yang tegur. Macam mana Ustaz perawat macam ni semua tegur kan. Macam mana perawat ni menggunakan jurus, tidak membaca Quran. Macam mana perawat ni buat tarik-tarik barang semua. Okey, buat tarik-tarik barang tetapi tidak menutup aurat. Isteri tidak menutup aurat, dia buat tarik barang. Ini adalah satu fitnah ke atas agama. Walaupun kamu kata ni saya nak buat-buat, tak boleh. Sebab kamu membawa imej Islam. Kalau kamu bukan Islam tak ada masalah, kamu nak buat apa silakan. Betul. Kalau kamu bukan Islam, kamu nak buat apa buatlah. Tapi sekarang ni kamu duduk bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama kita bersyahadah. Tetapi bila mana Al-Bidani kata saya tidak menutup aurat, tak ada masalah. Ni saya punya hal lah. Tapi kamu duduk baca, duduk seru nama Allah, duduk sebut zikrullah, la ilaha illallah lah apa semua. Macam-macam lah, tarik barang lah, tulah ni lah semua. Perkara itu mengundang fitnah. Dan kalau kamu nak tahu, setiap live di Facebook sekarang, bukan sekarang bukan sekarang, daripada dulu lagi Ustaz dapat informasi daripada orang dalam. Jakim selalu memantau.
Jakim selalu memantau setiap perkara yang kita buat di Facebook, dan ustaz pun dapat tahu dari segi anggota polis pun ada pihak-pihak yang tertentu pada bahagian media. SBSB. Ada SBSB media betul tak tuan? Ada yang memantau dari segi akidah, semua memantau. Get ready untuk mereka yang membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan saya syariat. memang geng-geng pejabat agama biasa main pusat atas saya tu. Masa di kaji. Depa main bawa apa orang muda main ambil catit apa kita rawat, kaedah kita merawat. Kalau tak kena tuan-tuan, kena panggil dah pejabat agama kami. Betul. Jangan main-main benda bab akidah dalam bab ni cukup bahaya. Nama saya pun dah naik sana hari tu. Saya biasa dulu pamai tapi alhamdulillah okey depa buat temu ramah apa semua okey, tak ada masalah. Yang kali depa awak Dah lah depa apa sakit pun main cerita mai. Tak main OT tu. Sedap pula. Ikhlas kerana Allah. Dok, dalam bab ambil duit ni saya nak cerita tuan-tuan. Perawat yang nak ambil duit ni tak ada masalah. Dia nak ambil duit kan, cuma jangan keterlaluan lah. Sebab dalam ni ada sabit hadis. Ada cerita yang mana dia seorang sahabat tu merawat yang kena kalajengking tu. Lepas tu dia minta 100 ekor kambing. Lepas tu dia takut, dia balik dia cerita ke Nabi. Nabi kata, betul ya? Buat main ekor sekok. Nabi pun ambil sekok. Jadi nak merawat nak meletak ni tak ada masalah sebab ada dalil boleh ambil duit. Seorang perawat ni dia buat benda, dia merawat, dia meruqyah orang dan dia perlu ada orang panggil apa ustaz? Kifarah. Bukan kifarah. Boleh. Dia merawat orang. Akad. Dia merawat akad, lepas tu dia kena benda dia buat kerja, dia dapat duit lah. Dia dapat dia punya Upah kerja. Upah lah, upah. Tapi terpulang lah pada perawat tu, dia nak tak duit ke, dia nak tak ikhlas ke, terpulang. Tak menjadi isu tuan-tuan. Cuma yang menjadi isu bila mana terlampau tok yang harga yang orang kata tial alwif lah. Tial alwif je. Kan? Yahudi. Apa panggil apa? Jadi payah tuan-tuan kalau tak harga Yahudi ni penimpala kat kita pun. Dan banyak hari ni perawat yang ambil kesempatan. Amat dahsyat, betul. Pengeras. Tak ada masalah ambil pengeras ni no. Tapi agak padan lah. Tapi saya alhamdulillah sampai hari ni pun saya tak ambil pengeras. Dan Ustaz Syafiq pun tak ambil pengeras. Siap kalau saya tak ambil pengeras sebab saya dah kaya. Saya cakap seriously, saya nak tolong lagi orang mari ni. Yang tak ada duit semua saya akan bagi lagi duit. Yang tak ada barang semua nak beli, tak ada duit nak beli barang, saya bagi lagi duit. Saya bagi dia barang percuma. Kalau kamu perawat kat sana saya tak kecam untuk mereka yang letak mahal rawatan ni. Kadang-kadang dia orang ni balik kerja sibuk kan. Ada pesakit seorang dua semua tolong. Dia pun letak pengeras. Kamu jangan kata yang letak pengeras tu perawat tu tak betul, tak boleh. Tu masalah. Kita bukan boleh hukum melalui pengeras dia tu, tak boleh. Saya pernah jumpa perawat tu cas ribu-ribu perawat tu betul. Tapi dia jarang-jarang merawat orang, faham tak? So kosnya hotel dia semua tanggung. Kamu lah sebagai pesakit nak kena fikir. Aku tak boleh rawat perawat ni mahal, cari perawat yang murah. Tak ada masalah. ada duit pergi rawat. Tak masalah. Jangan komen. Tak kira dengan siapa, boleh salam letak harga mahal, silakan merawat dengan dia. Dia boleh merawat dengan betul, silakan. Dia boleh memuas hati kamu untuk merawat, silakan. Tok Singa meletak tiba-tiba hari ni Tok Singa kata, tak ada duit nak bayar sewa tempat ni. Tiba-tiba Tok letak 2,000. Kamu jangan kata, Tok nipu lah semua. Tak boleh. Tak boleh nipu. Ada masa Tok pun kena bayar sewa tempat dia duduk ke. Sini pun ada sewa juga. Betul tak Tok? Betul. Kamu pun kena faham lah kan. Sakit. Tu dia bubuh tu bukan dia ambil duit. Dia bukan merawat, tak ambil duit. Tak dia marah. Yang marah dia tu. Abu Weh tu sebenarnya dia baik. Bagus dia. Budak bagus. Cuma dia kadang-kadang dia kutu pun tak tahu. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang yang duduk marah-marah, duduk kecam kamu semua kot. Tapi tim Prime tak kot. InsyaAllah. Okey kot. Mungkin geng-geng Tok Singa kot. Dah Tok Singa okey. Geng Tok Singa bagus-bagus. Fan-fan Tok Singa semua bagus-bagus. Tak ada masalah memang. Dia poli. Weh tu bukan dia serius. Dia cakap macam tu. Kamu janganlah pula nak ambil hati. Give viral pula benda tu. Tapi itulah masih sama-sama lah. Banyak tekanan dia duduk kat rumah dia. Orang duduk ketuk pintu rumah dia merawat tu, dia marah tu, dia buat macam tu supaya orang tak pergi rumah dia. Kamu dah faham tu. Orang panggil apa? Politik dalam rawatan. Cuma dok, dia macam tu lah. Walaupun dia menyindir tak apa. Tapi Wes sendiri pun kena dengar nasihat orang juga. Itulah. Saya ni dia cakap betul lah. Kita kena sama-sama dengar nasihat orang, insya-Allah. Tak kisah lah. Siapa kita hebat atau mana kita pun, nasihat orang kita kena terima. Walaupun seorang tu orang yang miskin, orang yang papa kedana, orang yang tak ada ilmu, main nasihat kita kena dengar.
Nasihat dia. Kadang-kadang benda tu Allah Ta'ala hantar untuk kita. Yang tegur kita. Siapa Fir'aun tuan-tuan? Siapa Fir'aun dan Musa masa tu, Nabi Musa AS. Siapa Fir'aun dan Nabi Musa AS? Jauh beza. Bul. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk tegur Fir'aun. Walaupun Fir'aun ni masa tu dah cukup orang kata orang dah anggap dia sebagai Tuhan. Dia menguasai tiga benua. Fir'aun dia satu per tiga dunia tak? Dia perintah tak? Fir'aun ni besar kan? Tapi Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk tegur. Jadi akhirnya bila dia tak mau dengar keteguran, apa yang jadi? Dia dilaknat oleh Allah SWT. Ingat, teguran ni penting. Teguran tu penting. Macam Wei Salama tu dia buat macam tu. Hari tu dia nak mari rumah saya sebab anak dia tak nak tidur. Orang duk tegur, ketuk pintu. Kamu jangan macam tu. Kamu pun kena faham adab kamu sebagai pesakit negeri rumah perawat. Perawat ni bukan 7E buka 24 jam. Tak, bagi saya macam ni lah. Saya bagi nasihat kepada semua yang nak merawat, perlu ada satu pusat. Perlu ada satu tempat yang asing. Jangan panggil orang. Jangan panggil start ajak orang main rumah. Orang akan cari rumah. Biar dia pergi pusat rawatan. Biar pusat rawatan ni tutup, hang panggil AP, siapa pun tak keluar. Betul Saya sama tuan-tuan. Saya cukup pantang kalau orang main rumah saya. Rumah saya ada anak bini, saya tak akan merawat. Silap-silap saya kata kalau anak nak merawat, aku santau orang. Balik. Memang saya tak tuan-tuan. Sebab ada anak bini saya, aurat bini saya nak kena jaga. Betul. Jadi benda-benda macam tu dalam rumah ni kadang-kadang ada aib ni, bukan kata aib. Itu anak tu kena sakit yang itu. Tak dekat bekas tau tak? Yang boleh terkena sihir tu. Bila jangan. Kamu nak datang merawat, jin kamu datang dulu tau. Dia akan survey dulu perawat tu macam mana. Dia akan test dulu, orang panggil studi. Jangan benda ni jangan ajak main rumah. Buat satu tempat yang asing. Sewa buat satu tempat yang asing. Biar orang nak merawat di situ. Jin nak duduk situ, duduk situ. Tempat saya merawat tuan. Ni pusat rawatan di Bidung ni kemas tuan. Kerih gerak tanya dia ni. Kerih bergerak, kitab jatuh. Kadang-kadang kelok terberetuh dengan benda tu. Besoklah tuan dia nak melawak. Tapi kalau ada rumah, ada anak bini, bahaya. Abang Wei tu okey jam. Untuk hari tu masa berobat Tok Lawa saya duk belajar berobat dengan Tok, boleh lagi ke? Siapa dia? Muhammad Hafizi bin Dahari. Siapa dia? Tak perasan ya pun. Saya ni susah nak ambil anak buah tak. Dia ni kena pun sampai lintang bukang kena dia. Nak lari tak lari dia sama banyak dia kena lagi macam skor. Tapi alhamdulillah dia tahan. Okey lah dia tahan tu kira dia dulu ya. Komando dia nak jadi komando, nak merawat ni bukan boleh lembut-lembut EG penampak bengong gitu ya. Tak boleh. Dia kena keras. Ustaz Syafiq pun dia bagi amalan beribu-ribu kan. Lembek ke? Lembek juga kan. Halus. Ya. Ujian halus nama dia. Tok Zahir terus. Tibai terus belakang. Dia kena pumping, kena apa. Tuan-tuan ingat senang nak merawat nak jadi anak murid saya. Tanya dia ni lah. Dia ni bangkit pagi ya, kepala tak apa nak betul. Turun 10. 1, 2, 3, 4. Pape lompat bintang. Pupang. Ada hari saya kata hampir duduk kat gubuk pula. Nasib dia tuan, dia tahan. Lepas ni alhamdulillah sebab apa? Amanah. Rawatan ni adalah amanah, bukan boleh hanya ni sayang ni ada. Tu jim yang penampak kali melelong. Tak boleh. Dia kena kasak tuan. Saya kaedah saya macam tu. Lembut tak lembut. Tak lembut. Benda ni kena nyata keras. Kena keras. Main bisikan lagi habis. Bahaya. Tu perawat alam sebalik mata, tarik barang. Tuan-tuan, kalau dia tarik dia kaya tak apa tuan, dia pun tak kaya. Pening tak. Kadang bab tarik ni saya tak tahulah. Bukan saya nak menidakkan orang yang tarik benda-benda ni tu. Ada yang betul yang dia boleh tarik. Saya nak kata tuan bab tarik barang ni. Tapi banyak yang menipu. Banyak yang menipu. Tuan-tuan pergi tengok rumah dia. Kalau kata dia hidup mewah, kaya apa semua ni tuan, betul lah dia tarik barang. Sebab dia pun kaya. Ini rumah pun nak roboh. Kan? Duk pergi tarik duit orang, duk tarik barang lah, apa benda lah. Kan? Banyak ni, jangan tipu daya jin ni bahaya tuan. Ustaz Rosdi, antara Ustaz Rosdi dah bisa terang dah benda-benda tarik duit lah apa ni, tukar duit dengan daun ni.
boleh tengok Ustaz Rusdi dah tunjuk dah kaedah-kaedah, trik-trik penipuan yang telah dibuat oleh bomoh-bomoh ni. Jadi hati-hati tuan-tuan. Silap mata, jadi gunakan sihir, gunakan duit tukar daun tukar pada duit. Lepas tu balik jadi daun balik. Ini semua taktik lama tuan-tuan, taktik kotak. Ada pertanyaan. Macam mana perawat wanita hanya boleh untuk wanita sahaja ke? Perawat wanita boleh untuk wanita saja ke? Macam mana kalau dia nak merawat lelaki, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada cukup syarat dia lah. Apa ni? Aurat dia kan. Jadi batasan dia macam kami lah, seorang lelaki ni nak merawat perawat ni pesakit wanita, dia kena ada cara dia lah. Tak boleh pegang tempat yang ikut suka, tempat-tempat yang sensitif, dan kena perlu minta ada dia punya keizinan daripada suami ataupun mak ayah dia sendiri. Dia kena ada mukhrim dia bersama-sama. Adalah dia punya syarat-syarat terma dan syarat dia tu. Tak kisah walaupun dia orang perempuan, dia nak merawat lelaki boleh, tapi dia kena ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Ikhtiyat ya, ikhtilat. Betul itu Tok Syekh kena jaga ikhtilat kena jaga tu lah benda tu lah. Betul itu tak ada masalah Nak jadi perempuan nak berubat orang berbuli, tak ada masalah. Tok kenapa tak pakai sarung tangan masa merawat? Saya pakai kain. Ni nampak kain ni. Lagi senang, tebal. Jadi saya tok kat badan kau, kat kepala kau, saya tok lagi tebal. Kerana sarung tangan dia nipis. Kayu pakai, kayu. Boleh pakai kayu. Boleh pakai sejadah. Dan saya pun pakai bantal sofa ni letak di belakang. Sofa boleh buku kau, kitab kau boleh tak ada masalah. Leceh sarung tangan ni, nak tekan telefon lagi semua. Sarung tangan ni jadi berayak tangan, sekali dia jadi berbau tangan tu, dia tak pakai. Apa lagi tuan-tuan nak tanya? Sabak mungkin Tok Singa sibuk kot. Sabak tuan-tuan, WhatsApp ni nampak banyak pelan-pelan tu. Janji berlapik ya. Tok boleh rawat Manchester United? Boleh. Tu boleh. Sakit je. Tapi dia kena masuk borang Liverpool. Betul sangat. Tok, saya ni melawak tuan-tuan, saya tak ada serius sangat. Merawat jarak jauh ni boleh, ada syarat dia. Syaratnya kalau boleh call, baca biar jelas. Jangan kamu bagi gambar saja. Bagi gambar, bagi nama. Lepas tu bagi duit, settle. Tak boleh yang tu. Dia bukan tak boleh. So, akhir zaman ni banyak fitnah daripada yang betul tu, yang salah tu banyak yang tak betul. So kalau boleh kamu call, dia baca ruqyah sampai habis. Kamu muntah, dia tarik semua dengan bacaan ruqyah. Tu tak ada masalah. Tu ada pertanyaan, apa hukum bersahabat dengan jin? Hukum bersahabat dengan jin ni, kalau tengok hukum, bukan hukum lah, kita cerita kalau bab jin ni. Kalau kamu memang arif bab jin, memang boleh masuk dalam bangsa jin dan memang boleh bertegur, mengenal semua alam jin ni, tak ada masalah kamu nak berkawan tu. Dia macam ni. Saya ingat lagi Buya Tuan Guru Buya Yahya kita. Kan. Buya Yahya kata bab berkawan dengan jin ni, bersahabat dengan jin ni, dia hukum total dia tak boleh. Tetapi dia ada tetapi dia. Tetapi bagi ahli-ahli dia, di situ ada perbincangan ahli dia. Jadi benda ni saya tak boleh nak terang pada umum. Saat lagi orang ambil benda ni jadi masalah. Jadi masalah, jadi fitnah pula. Jadi saya tak mau. Jadi benda ni saya tak mau. Saya boleh bercakap macam tu tau. Bersahabat ni nak tahu bersahabat dia macam mana. Bagaimana dia ni? Sebab apa? Jin ni bahaya kalau kita minta pertolongan pada dia, bahaya. Dan surah jin ayat 6 pun dah beritahu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kan? Ada segolongan manusia lelaki ni minta pertolongan pada ketua-ketua jin lelaki, dan ini tidak menambahkan lebih kepada kesombongan dia. Surah jin ayat 6. Jadi di situ Allah Ta'ala dalil yang jelas bagi tahu kita tidak boleh meminta tolong kepada bangsa jin, kecuali jin itu datang sendiri untuk memberi bantuan, dan kita boleh sebut, jika kau nak bantu, kau bantu. Aku tidak menyuruh dan aku tidak melarang kamu. Sebab apa? Ada hadis apabila golongan jin datang untuk membantu Nabi SAW, Nabi jawab begitu. Nabi kata, aku tidak menyuruh kamu dan aku tidak menghalang kamu. Jadi atas pada jin tu, kita buat baik dengan jin. Macam ustaz duk bagi masuk Islam jin. Kita menyantuni pihak-pihak puak-puak jin ni pun. Kadang-kadang jin ni dia nak balas budi baik ni dengan keadaan dia tolong kita tanpa kita menyuruh dia. Itu dibolehkan lah, tak ada masalah. Tapi jangan kita panggil, jin mambang, jin tu raya macam ni. Hampir sana tolong tak aku ni. Tu tak boleh. Itu bahaya. Itu tak boleh.
Dan ada ulama-ulama, tutur guru kita, alim ulama, dia mengarahkan jin. Tu boleh. Dia berbeza tuan-tuan. Menyuruh ni, meminta pertolongan ni dengan mengarah jin lain. Mengarah jin ni tuan-tuan, tanpa dia minta apa. Hang jin, hang ni duduk bawah tapak kaki aku, hampir tolong. Tapi dengan itiqad, dia punya tauhid dengan Allah Ta'ala ni cukup hebat lah. Tak bergoncang langsung, dia tak berharap pada jin. Kena tengok juga orang tu siapa kan. Kena tengok orang tu, dia bukan dewa saya pun tak boleh tuan-tuan. Dia ada cara dia kena ada dalam kaedah tu. Tok Singa balik rawatan kat Bidung, insya-Allah nanti saya bagi tahu bila saya buka. Artis belah mana? Dia ni kemungkinan ada. Tok adakah perawat belah jin berlambak? Berlambak tuan, bukan sikit berlambak. Depa hari ni tuan pakai kepiah, pakai songkok, pakai ni tuan. Hakikat dia kok lain. Minta darah ayam hitam lah. Kalau enggak penuh ilmu di dada tidak akan sampai ke Suez. Ada banyak nyanyi tu tuan. Ke Suez. Tok Singa ada sampai KL sampai bila? Saya nak balik dah. Saya sat jumpa Ustaz Syafiq lepas rindu. Lepas tu ambil cincin ni nampak padu. Allah merah besar padu tuan. Lepas tu saya nak pulang lah sebab saya nak meraihkan Ustaz, insya-Allah. Boleh tak? Tok dan Ustaz Syafiq, kalau kita ada penjaga bila menurun dia bertukar, salahkah dari segi agama? Penjaga dia menurun masuk dalam bandar tu tak boleh. Tak boleh, hukum dia tak boleh. Bagaimana kita nak mengesahkan dia tu betul tak betul? Kadang-kadang dia ni tuan-tuan yang menurun ni, kadang-kadang dia nak tahu benda tu jin tu betul ke tak betul, cakap betul, siapa nak mengesahkan dia? Dan juga bagaimana dia nak tahu itu jin ataupun dia punya perasaan dia. Bahaya benda tu, kena tak boleh. Sebab tu Islam ni dia mengambil satu benda yang berjaga-jaga, tak boleh benda macam tu. Benda nyata. Benda nyata. Kita ni manusia tuan-tuan, apa lekeh sangat kita nak panggil jin masuk dalam badan. Allah Ta'ala jadikan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian ni kena faham. Kalau kata malaikat ni, manusia lebih baik kejadian dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah tuan-tuan, kalau manusia ni dia adalah orang yang soleh, orang yang beribadat, yang betul taat pada Allah, dia lebih hebat pada para malaikat. Sebab apa? Malaikat diciptakan tanpa nafsu, tapi manusia diciptakan dengan nafsu. Tapi kalau dia boleh lawan nafsu dia lebih hebat pada malaikat. Hebat dan ciptaan Allah manusia ni. Tapi adakah kita dengan Allah Ta'ala ciptakan hebatnya ciptaan dia, kita nak melemahkan diri kita, panggil jin masuk dalam badan? Lepas tu suruh dengar jin cakap, tak boleh. Siapa jin tu? Tengok balik sirah-sirah Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar mengarahkan jin. Saya tak ingat dah kisah tu. Kisah Kurma. Bukan kurma, satu kisah yang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, masa tu petugas di belah Mesir ke di mana, yang satu depa kering ayak di situ. Selalunya orang dulu depa sembelih tumbal lah, depa sembelih tumbal. Jarah ke hujan tu. Depa nakkan ayak tu muncul. Depa sembelih orang ke, depa letak nak darah ke, jadi berita ni depa tulis surat pada Umar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menulis surat, hantar balik kepada khalifah di situ, mengarahkan sungai tu untuk keluar. Dan sungai tu keluar. Hebat lah tu. Allah Ta'ala jadikan manusia ni, Allah, kalau siapa tahu, itulah rahsia mengenal diri. Itu dia balik kepada tasawuf, balik kepada hakikat makrifat kita. Itulah rahsia mengenal diri. Kalau kita tak kenal rahsia mengenal diri, kita akan tewas. Dan kita akan rasa, jin lebih hebat pada aku noh. Jin ni lagi kuat dah. Tengok balik kisah, bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengalihkan istana Balqis. Nama apa ustaz dia? Asif Barqiyah kan. Jadi kita dah tengok cerita Asif, bagaimana satu jin yang kuat, jin ifrit. Dia kata aku boleh buat. Tapi sekelip mata. Sebelum dia diri sebelum duduk. Tapi Asif dia sebelum mata berkelip. Di situ Allah Ta'ala nak cerita kisah tu, bagaimana manusia ni dia punya hebat dia lebih pada dia. Khalifah. Kalau tidak, Allah Ta'ala takkan lantik khalifah di muka bumi adalah manusia.
Jin pun dia ada khalifah di kalangan dia saja. Tetapi manusia kalau dia hebat, dia menjadi khalifah manusia dan jin. Saya beritahu. Tu, apa orang tanya pasal khadam dalam batu cincin. Hukum dia. Khodam itu cincin. Tu semua soalan-soalan bahaya tu. Kalau bagi tok sendirilah. Saya tak ni tu. Dia bukan khadam tuan. Kita baca ayat Quran. Khadam ayat lah. Khadam ayat Quran ni maknanya kita baca dia supaya dia menjadi manfaat sebab batu ni hidup. Macam kita baca kat air lah. Macam mana kita ruqyah kat ayat tu. Kita baca ruqyah lah. Mana cincin ni telah diruqyah. Telah dijampi dengan bacaan Al-Quran. Tak ada masalah itu kan. Itu tak ada masalah. Tapi kalau panggil jin apa. Kalau dah masukkan harimau putih, harimau hitam tu macam mana? Itu harimau hitam tu penin lah pula. Kena pakai minyak, kena makan Panadol banyak sikit. No? Itu semua tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Masukkan jin tak boleh. Tak boleh. Kalau sekadar untuk baca ruqyah pada cincin tak ada masalah. Baca lah. Saya pun ni cincin ni. Berapa banyak Tok Guru no? Tok Guru saya pergi jumpa Tok Guru tolong Ustaz baca kan. Moga berkat. Dia pun ambil baca tu. Saya pakai ya. Bukan buah khadam jin pun tuan. Doa berkat guru ni, ahli-ahli ulama ni doa berkat kita pakai berkat dia jadi cukup ah. Jangan duk termudah terpedaya duk pakai khodam pun tuan. Dia susah pun pening kepala. Duk cerita khodam ah. Batu ada pengisian ke? Ya, pengisian Al-Quran. Kita sendiri pun boleh isi. Kalau kita rasa jumpa Tok Guru ni lebih puas hati, kita jumpalah Tok Guru bagi tak ada masalah. Jangan kita duk kata ni masuk jin khodam ni, jin harimau putih, jin apa ni khodam harimau putih ni macam putih renu nak jaga kita. Tu boleh syirik dengan kita. Bahaya tuan. Kalau kamu boleh, lepas kamu mati akan jadi saka pada keturunan kamu pula. Itu proses saka tu. Tanpa sedar tu. Hati-hati benda ni, benda-benda cukup bahaya. Tablis iblis tipu daya iblis ni cukup banyak. Tak payah duk khodam tuan. Khodam apa tuan. Sakit pun pergi cari doktor. Kalau kata hebat sangat khodam dia duk jual kat orang, duk bagi kat orang ni. Kalau dia sakit tak pergi cucuk. Kalau dia sakit tak pergi hospital, kira clear. Ini sakit pun kelang kabut semua tuan. Sakit gigi pun jumpa doktor. Baik pakai jin khodam doktor tu lagi bagus. Ada manfaat kok. Jangan benda-benda pelik ni tak usah duk rasa kemas dengan tuan. Ingat saya kata hakikat mengenal diri yang paling hebat. Belajarlah mengenal diri kamu. Maka bila kamu mengenal diri kamu, maka kamu akan mengenal lah siapa pencipta kamu. Di situlah wujudnya hakikat makrifat kita tu. Di mana hakikat kita letak diri kita, di mana kita nak makrifatkan sebagai Tuhan kita di mana. Letak kita kenal Tuhan kita tang mana. Kalau hari ni kita tanya Mutu, kita tanya Acong, tahulah itu Allah, tahu Allah. Dia cakap tahu Allah tu Tuhan lah. Allah tu Tuhan lah. Sama seperti kita kata, siapa dia Allah? Allah tu Tuhan. Adakah keyakinan kita, kenal kita Allah tu sama dengan Acong dengan Mutu? Dah. Kalau kita rasa kita sama, pening, tak kenal lagi Tuhan. Semua orang kenal Allah. Tapi cara macam mana? Di mana kita kenal Tuhan kita? Takat mana kita kenal Tuhan kita? Itulah rahsia mengenal diri, barulah kita mengenal siapa pencipta dia. Yang tu kena belajar tuan-tuan. Tu kena ada kelas guru-guru alim kena mengajar hakikat mengenal diri ni. Lepas tu baru kita akan mengenal Tuhan insya-Allah. Tu biasa tengok apa ni saya banyak sangat naik saya pun terpenin dah. Kod apa dah? Assalamualaikum tu. Kuis masuk. Waalaikumsalam Kuis. Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat kasih sayang pada kalian berdua. Amin. Terima kasih Kuis. Hakikat sebagai sifat 20 kenal diri tuan-tuan. Kenal diri baru kita kenal hakikat diri kita siapa. Kita ni apa ni kita ni sebenarnya. Tok, bolehkah kita merawat orang bukan Islam di dalam rumah mereka? Boleh. Saya sendiri merawat. Banyak saya merawat orang bukan Islam. Di hadapan tokong. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu kepercayaan kita balik kepada ayat Quran, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita, agama kita. Dan Allah sendiri tak suruh kita menghina agama lain. Ada dalam Quran suruh menghina agama lain? Tak ada. Ada Nabi suruh menghina agama lain? Tak ada. Hatta satu jenazah Yahudi lalu depan Nabi SAW, Nabi bangkit untuk menghormati jenazah tu. Tu Yahudi meninggal. Nabi bangkit untuk memberi penghormatan terakhir. Adakah kita ni nak cerita
nak cerita pasal sembahan-sembahan orang lain ni, kita nak condemn orang, kita nak kata hang ni tak boleh. Nabi tak ajak tuan, Nabi tak ajak, Allah sendiri tak suruh kita hina sembahan-sembahan yang lain. Ingat tu, itulah hakikat kita mengenal Tuhan kita tuan. Kalau kita kenal Tuhan kita tuan, kita tak maki orang dah, kita tak ni dah, no. Kenal dah tuan-tuan diri kita ni siapa, hakikat kita tang mana kita ni tuan-tuan. Tang mana kita ni sebenarnya najis. Saya beritahu tuan yang paling mula, kita ni najis tuan-tuan. Hidung ada tak hidung, gigi ada tak gigi, telinga ada tak telinga, no. Tak usah tepat lain, tak usah cerita lah. Tak ni tuan. Hakikat kita ni najis ya tuan-tuan, tapi kita duk belagak supaya kita hebat lah. Ingat tuan-tuan, sikit lah, saya tak mau buka banyak-banyak. Masuk dah geng Wahabiyah, ambil pi kat depa lah geng Wahabiyah ni. Bagi Wahabi pun dengar supaya Wahabi pun bagus. Utusan pun tu. Apa dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz, saya respon. Saya hampir mengajar 3 bulan lepas. Sedangkan saya sendiri tidak mengetahui yang saya terkena sihir. Namun jasad saya dikawal oleh utusan dari Allah dan menunjuk untuk merawat dari bantu jin Islam menunjuk barang-barang sihir tertanam. Lepas tu dia gali jumpa barang tu. Bagus tu. Sebelum di sini saya nak tanya, utusan dari Allah tu benar ada ke? Utusan daripada Allah cakap. Dia kata ada wali Allah yang berawat. Tak mungkin yang Allah Taala hantar tu mungkin khadam dia lah. Mungkin koring-koring ulama dulu, wali Allah dulu apa, kita tak tahu. Mungkin rijalullah ke. Kita tak tahu Kamu jangan nak kata kami nampak, kami tahu tak. Tapi kalau Allah dah tunjuk benda tu baik, silakanlah, tak ada masalah. Itulah dia kata khadam. Khadam Allah ni dia berbeza, khadam Allah dengan khadam jin. Khadam Allah ni Allah Taala boleh hantar berbagai-bagai makhluk dia. Allah Taala boleh hantar roh ke, Allah Taala boleh hantar malaikat ke, Allah Taala boleh menghantar jin itu ke untuk membantu kita. Itu kerja Allah. Pertolongan Allah luas. Pertolongan Allah tu maha luas. Dia boleh hantar bagai macam-macam. Dia boleh hantar binatang tolong kita. Dia boleh hantar angin. Burung boleh tolong. Dia boleh. Nabi Ibrahim burung tolong. Boleh kisah Nabi SAW, labuh-labuh yang tutup lubang Nabi. Allah Ta'ala boleh hantar binatang, Allah Ta'ala boleh hantar malaikat, Allah Ta'ala boleh hantar berbagai-bagai makhluk. Allah ni boleh menjadi asbab khadam. Yang Allah Ta'ala itu dah sebutkan khadam. Kita khadam ni pembantu, penolong untuk diri kita dari mana-mana tuan, daripada amalan kita yang istiqamah. Itulah menjadi karamah. Nak dapat ilmu karamah bukan pergi belajar ilmu karamah, belajar ilmu, belajar istiqamah dulu. Buat amalan istiqamah, selawat Nabi 1000 kali istiqamah selama 40 hari. InsyaAllah ada karamah selawat tu. Benda ni kena ni lah. Wahabun dah masuk BP kat depa lah. Mana Wahabun kita nak blok bang. Wali kutub pendapat tu. Nanti kita sembang lain benda-benda ni. Kita ni nak sembang benda lain, pisang kut benda lain lah ni. Abang Syah tak main Masya dia tak bersihat. Kita doa dia tak bersihat sikit insyaAllah. Salam tu, boleh kau pakai cincin siap pengisian tapi tak tahu apa? Tak tahu apa dalam tu. Tak boleh. Kita kena tak tahu tak boleh. Dia boleh jadi syirik. Syirik bahaya. Kalau kita tahu apa yang dia baca, surah apa dia baca, beritahu. Surah Maryam, surah apa dia baca, tak ada masalah. Tak masalah. Saya berjaya apa ni? Tengku Is. Saya berjaya minimum 1000 kali selawat setiap hari. Alhamdulillah. Tu tengok. Selawat kamu riak pun tak ada masalah, Allah terima. Jangan kata orang selawat banyak kau. Dah. Benda kebaikan ni kena teruskan. Benda kebaikan ni kena buat selalu. Tak apa. Orang nak kata kita riak ke tak riak ke, buat je tuan. Bagus ya Kuis boleh istiqamahkan 1000 kali ni, cukup hebatlah selawat Nabi. Moga-moga nanti Nabi jumpa kita insya-Allah di dalam mimpi insya-Allah. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih tu Ustaz Syafiq, banyak ilmu dia beri. Ilmu ni penting untuk pakai kamu sebagai viewer ni. Istiqamah selawat 1000 kali selama 41 hari. Apa dia? Panjang sikit macam nak baca. Mana? Sini panjang sikit nampak pendek. Tajuk saya boleh menggaduh. Habis bergaduh sama follower masing-masing disebabkan tajuk Tok Singa. Relax semua follower Tok Singa, Ustaz Syafiq, Wes Salmoh dan Cicak Kobing. Jangan bergaduh. Siapa suruh bergaduh? Benda tu terang benda betul. Tu ada orang call. Tolong. Online. Dia cakap benda yang betul.
kamu sebagai follower pun jangan nak bergaduh. Cerita baik-baik. Lah follower ni semua sama. Kita ni semua sama. Tak payah duk cerita follower tu apa tu. Kita ni umat Nabi SAW. Follower Ware pun umat Nabi SAW, follower Cicak Kobing pun umat Nabi SAW, follower saya pun umat Nabi SAW, follower Ustaz Syafiq pun umat Nabi SAW. Tak payah duk cerita follower, ceritalah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Lu kadang leluhur. Siapa suruh korang bergaduh? Orang tak suruh bergaduh. Betul tu Kuis. Baru fighter. Masuk ring tu. Masuk ring. Kita semua sama. Hakikat kita ni hamba tuan-tuan. Kita ni hamba. Hamba saja tuan-tuan. Kita ni hamba dan kita ni najis. Najis. Tuan-tuan tak usah duk rasa kemah. Kita ni najis tuan-tuan. Korek tak hidung, korek tak telinga. Semua taik-taik je semua tuan-tuan. Tak ada korek-korek keluar pun mata tak. Kita ni hakikat najis ya. Sebab tu kita kena bersuci. Kita kena berwuduk setiap kali kita solat. Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita suci 5 kali sehari. Ada sebab tu. Kena kaji. Kena kaji tuan-tuan. Sebab apa Allah Ta'ala suruh basuh muka, basuh tangan, basuh apa semua tuan. Sebab kita ni kotor tuan. Nak bersihkan hari-hari insya-Allah. Dia ada share di wall dia Zara. Terima kasih ada video di Wali share di wall dia. Di wall Facebook dia. Siapa Ni jumpa bahan yang tadi Zara yang tadi cerita. Okey. Netizen cerdik-cerdik kat sini. Ya, netizen lah sama tuan. Ni tuan-tuan lebih cerdik daripada saya lah. Tuan-tuan lagi hebat. Tak tahu profesor ke doktor duduk dalam ni kan. Cerita apa, saya hormat semua tuan. Saya pegang satu kalimah saja tuan. Yang muda dihormat, yang muda disayangi, yang tua dihormati, insya-Allah. Aman hidup tuan-tuan. Orang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, insya-Allah. Selamat. Dengar suara Husin. Ada budak-budak main ni. Husin tengah aktif sekarang waktu ni. Orang tidur. Jam G-Shock jual tak tu? Tak. Ni hanyalah polisi untuk dipakai. Siap pengisian? Ni ada jin. Ni ada rimau tuan. Betul. Jam ni saya memang dah masuk rimau tuan. Cuba tengok tu rimau. Tu. Saya lukis rimau tuan. Ni khadam macan rimau Malaya. Lawak tuan. Tok suruh apa yang sesuai pegang kedai runcit. Tanya Ustaz Syafiq ya. Kedai runcit ni, kamu dah setiap pagi buat amalan baca Yasin. Orang berniaga ni setiap pagi bacalah Yasin. Berolah. Dalam Yasin tu semua ada amalan, ayat-ayat semua ada. Untuk berolah pun saya nak terima kasih banyak dia ambil video-video yang manfaat pasal saya dia tu. Buat ni YouTube channel. Bagus lah. Terima kasih berolah. Insya-Allah. Buatlah kat mana-mana pun, kalau kamu sebagai content creator, buatlah perkara yang bukan mengundang fitnah, tetapi perkara yang boleh menyatukan umat, yang boleh mengclearkan lagi yang kabur, yang gelap ni, insya-Allah. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah tara. Betul. Alhamdulillah. Yang wanita kita cintai secara halal. Nak sarang cincin boleh borong Kak Zu. Kak Zu seorang pembekal cincin juga Kak Zu. InsyaAllah Kak Zu. Nanti saya nak pergi melawat Kak Zu nanti. InsyaAllah. Wah betul lah ada rimau. Rimau hijau Cak Jam. Saya masuk betul tuan. Saya berbutoi. Patut tu singa duduk dekat. Ni ada kadang ni. Nampak? Kadang capal. Ni bahaya ni. Boleh buat orang panas ni. Tok berubat tak di Kedah nanti kita berubat. Pak Menawai banyak puji Tok Singa dengan Ustaz Syafiq. Sama Pak Menawai pun hebat juga orang dia. InsyaAllah kita sama-sama untuk menghormati sama kita insyaAllah. Saya nak bertanya abang, saya selalu bersemang dengan seorang diri. Tu kena tanya Ustaz Syafiq ya. Bersembang seorang diri ni bahaya guys. Tu maknanya sembang dengan sembang dengan siapa guys? Itulah dinamakan sembang kari ni. InsyaAllah takut ada gangguan lah insyaAllah. Bila nak turun Kelantan tu? Nanti ya. Isa. Mak Isa insyaAllah nanti. Tukar-tukar cincin guys. Mana tahu malam ni ada orang doa. Ni hak ni kayangan tuan-tuan. Ni semua ni hak depan saya ni semua kayangan tuan. Boleh tunjuk tak? Boleh tengok. Kayangan tuan.
Hak ni kayangan tuan. Ni Ustaz Syafiq tak buat keluar tuan. Ni ada rimau tuan. Rimau dia di Maybank. Ni ada rimau tuan ni. Ni semua ni. Cincin koleksi Ustaz Syafiq ni semua ada rimau tuan. Tapi rimaunya kena tekan di Maybank lah. Kalau ada di Maybank tu dia akan keluar. Boleh beli. Kalau rimau tak ada, tekan tak ada apa. Cindai ayak kaca. Tunjuklah Ustaz. Keluar cincin tu. Pinjam belat tu. Ni tuan ni. Ni rimau merah tuan. Rimau merah. Padu tak padu tuan? Pakai jadi tok bomo tuan. Rimau halo. Halo. Orang panggil halo. Tentang babi apa ni? Mana? Ustaz boleh cerita sikit tentang rantai babi tunggai. Syirik tak amalan tu untuk benang kebal? Orang panggil apa? Dua. Rantai babi tu panggil apa? Bernama lah. Bertak. Bertak? Bertak apa? Lupa dah. Apa nama? Ada nama. Saya pun tak ingat. Istilah lupa. Kamu semua tahu tak? Komen sikit kan? Itu tak boleh lah. Perkara yang nama dah babi kan? Tak boleh lah. Nak sentuh, nak bawa dia masuk dalam rumah lagi tak boleh lah. Kalung babi tu main baru apa lupa saya pun. Syekh King Tok Singa ya. Tok Singa pun jual cincin. Dak hari lawa hak pink tu Ustaz. Geliga babi. Geliga babi tu. Sumbi babi kan. Panggil apa? Panggil apa? Buat kebal. Tu Cemara babi. Cemara babi. Tapi cemara babi ni dia cerita lain tak? Bukan hak babi. Dia tumbuhan tak? Bukan cemara babi, benda lain. Cemara babi dia ada pokok cemara babi tu. Betul lain kan. Pokok tu babi dia akan pisang dia. Dia akan bergulung Dia akan bergulung kan? Dia akan bergulung bulu dia. Kan? Yang tu dah kot orang cakap. Tu lah cemara babi ya. Tak boleh lah. Tak boleh lah kalau ada babi. Cari yang halal lah. Cari yang halal. Ayam ke kan. Cemara ayam ke. Cemara itik ke. Cemara lembu ke. Kutu babi tak apa. Yang boleh babi. Siput babi. Siput babi, kutu babi tak apa. Jangan babi je. Adik saya yang hilang batu korau tu dah jumpa. Tak jumpa lagi. Adik hilang. Cemara babi. Cemara khinzir tu. Cuba tuan-tuan nak kebal tu try cari ekor bewok tuan. Boleh minum? Bismillah. Try tuan-tuan ligan bewok tu kan. Tuan-tuan kerat ekor bewok. Kebal tuan-tuan. Kalau boleh ligan lah. Ustaz pakai cincin poligami lah ni. Bukan. Tapi tuan-tuan jangan ni. Tuan-tuan ligan lah. Baru tuan-tuan dapat ekor dia hak ligan tu baru kebal. Try buat tengok. Lawak. Tok Silat, cemara saya cemara apa ni? Cemara babi. Yang tadi saya tanya soalan tu. Tak ni. Cincin. Ada ilmu sekawang gajah boleh tak Ustaz? Tak boleh. Kodam? Kodam. Kalau kamu, memang kamu boleh kawal sekarang. Bila kamu dah meninggal, benda tu akan turun kepada anak cucu cicit kamu sebab dia menjaga darah. Itu yang menjadikan susah yang kami nak merawat nanti. Kerat ikut bewok ampun. Apa ni? Ada orang kata kalau nak pakai cincin biar kena dengan sifat kita. Betul tu? Kamu jangan tak suka kuning pakai kuning jangan. Boleh bergaduh nanti kamu. Ni dia traffic light tu sebab saya seorang yang pematuh lampu traffic light. Jadi saya dah buat cincin saya hijau, kuning, merah. Bukan ni niat kawal amarah kan. Bila hijau tu kuning tu dah merah tu dah kena. Jadi di sini dia macam ni tuan. Hijau pun saya jalan, kuning pun saya jalan, merah pun saya jalan. Terkena-kena saya kena saman. Kena saman semua. Saya duduk gelak seorang tu. Allah. Habis tu koleksi cincin apa ni? Habis tu koleksi Tok Singa cincin tu. Selampang merah macam mana tu? Tak ada masalah. Cuma kena faham lah. Kena faham apa yang kita belajar. Kalau kamu duk ambil ilmu tu, kamu tak faham, akan jadi fitnah. Boleh jadi haram kamu belajar perkara yang kamu tak tahu. Zalim Ijazah selawat Fatih. Okey, siapa nak selawat Fatih, saya ijazahkan selawat Fatih kepada kamu semua. Komen saya terima ijazah, qabil tu ijazah. Saya dapat daripada Ustaz Nizam, Syekh Nazrul Nasir dan saya dibenarkan untuk ijazah kepada kamu semua. Qabil tu ijazah insya-Allah. Tulis, saya terima ijazah kerana Allah. Tolong komen, saya terima ijazah kerana Allah. Ataupun qabil tu. Kes bodyguard kena pukul dengan Cina tu senyap je tu. Dan saya tu. Depa duk naik mahkamah, depa duk lawan di mahkamah. Tapi biasalah, orang ada duit ni susah nak cakap. No? Orang ada duit ni tuan-tuan, semua benda boleh beli ya. Cina bukan?
Cakap membayar tuan tu. Depa ada duit, depa boleh buat apa je. Hebat. Kami baru tangkap geng pukau Iran tu, Qabil tu. Qabil tu apa ni? Qabil tu game tangkap orang. Oh, tangkap orang pukau Iran Ustaz Kenji. Bagus ya tu. Tanda setia Tok Ustaz Syafiq terpasang batu merah. Terterima. Selawat Nuri Anwar Ustaz. Nantilah Nuri Anwar lain pula lain hari. Banyak-banyak ni takut pening lagi. masuk jin. Salat Fatih ni amal lepas solat 7 kali. Lepas solat tu insya-Allah selama 7 hari berturut-turut untuk dapatkan feeling rasa mana ni berselawat tu. Boleh? Kamu nampak biasa, benda selawat ni luar biasa. Selawat ni kalau yang zikir-zikir lain tu kalau kita buat dengan riak Allah tak terima. Tapi selawat ni buat dengan riak Allah terima lagi. So dalam selawat ni ada doa, dalam selawat ni ada istighfar, dalam selawat ni ada keampunan semua. So buatlah selawat banyak insya-Allah, banyak benefit dia insya-Allah. Selawat paling ringkas tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi ringkas? Ada lagi. Selawat domeh. Macam mana Allahumma salli alaih? Tu paling ringkas. Allahumma salli alaih. Selawat domeh. Ringkas lagi tu? Lagi ringkas. Kalau selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Kita baca sallallahu ala Muhammad. Bila Rasulullah alaihi Jibril akan baca doa baca selawat ala Muhammad. Jadi kita baca kan bila kita nak selawat kita akan start dengan tu pasal tak? Sallallahu ala Muhammad kita akan bangun. Sebab memang macam tu Rasulullah bila Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Jibril alaihi salam menyambutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ni sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Kalau domeh ni selalu kita dengar Ustaz apa ni Syekh Nazrul duduk dawamkan benda ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh? Ikut tuan-tuan selesa yang mana? Selesa yang mana? Ada orang tu suka yang panjang. Ada juga. Selawat azmiyah. Saya muri wajhillahil azim panjang. Panjang. Saya suka ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Buatlah. Buat macam mana nak buat? Janji buat jangan tak buat. Kayu apa di tangan Ustaz Syafiq ni Akabah. Tadi saya duk cerita Akabah Akabah emas. Boleh tengok di page Pusat Rawatan Idrus. Ada saya cerita. Saya tunjuklah ni kita nak buat rawatan. Dia tekan je pada orang sakit tu. Terus dia menggelupur sakit. Sebab ini adalah bukan tumbuhan tapi hidupan. Saya pun kalau buat tak betul tuan-tuan ada hak untuk tegur saya dan juga Ustaz Syafiq. Siapa-siapa pun boleh tegur saya insya-Allah. Saya akan terima teguran tu insya-Allah. Kalau tengok saya ni tak betul dah tuan-tuan, tolong tinggalkan saya pergi belah bang. Unlike piece saya pergi tempat lain. Kalau tengok satu hari saya pakai selawat pendek, rambut pang rambut pang, janggut kuning, rambut biru, bubuh telinga kat subang. Tuan-tuan tinggal saya lah. Tu maknanya saya tak betul dah tu. Doa saya. Tak ada kompromi. Tak. Mana atas satu hari Ustaz Syafiq pula pakai selawat pendek saya tinggal Ustaz Syafiq. Tak ada kompromi Perkara yang batil tetap, yang batil kena tinggal, yang hak tetap hak. Kawan boleh tuan-tuan, boleh kawan tetapi kita tidak bersama-sama dalam buat rawatan. Kawan boleh. Tok nasi kandak buah campur satu. Ni mata pun nasi kandak tuan-tuan. Tok ni sebab tu dia bulan Ramadan ni jarang sikit buat live. Stamina dia lain sikit. Dia punya tangki dia besar sikit. Ustaz punya tangki dia kecil. Tu Ustaz semangat sikit bulan Ramadan. Dia Tok punya ni 2.0, 2.4. 2.5 ya. Ustaz 1.0 lah saya. Dia turbo Tok ada turbo, DC 10 speed Ustaz mana nak beli Akabah? Akabah saya akan bagi percuma. Boleh tengok lapis Ustaz Syafiq nanti. Masuk lapis. InsyaAllah esok pagi saya live mungkin. Saya akan bagi percuma untuk Akabah yang syarat dengan beli minyak Akabah. Boleh tengok esok pagi lah kalau ada rezeki insyaAllah. Rambut hijau Tok Singa. Joker. Rambut hijau. Joker dia bawa muka je lah ya. Dia ni pandai. Tunjuk dia ni. Muka Joker je. Tu tak boleh. Tak boleh. Bibi pendek. Tak boleh. Bibi pendek. Dengan bibi lebar dia boleh. Ada saya duk tengok TikTok dia pun buat muka Joker tu. Pening kalau jadi Joker tu. Tok buat tak ada Joker tu. Tu jadi apa? Jadi mak lampir. Allahu akbar. Jadi mak lampir tu. Hak tetap hak ya betul tu. Ustaz Tok pergi merawat wear ke? Merawat wear apa? Apa pendapat Ustaz tetap wear? Wear macam tu lah dia. Kamu semua kenal dia kan? Ustaz betul nak cerita.
Seluar pendek. Saya nak tanya pasal penarikan keris atau batu alam gaib. Adakah boleh, tak ada masalah? Okey. Kalau nak tarik barang tu, memang kalau barang tu hak kamu, silakan tarik. Silakan ambil, bukan tarik, ambil. Dia. Saya sedang dapat barang untuk diambil, bukan tarik. Untuk diterima. Kalau kamu barang tu bukan hak kamu, kamu pujuk-pujuk bagi dapat, terserah kamu lah. Kalau barang tu halal, silakan ambil. Kalau barang tu bukan barang kamu ambil, kamu akan boleh penyakit lah. Bolehkah perawat panjangkan rambut? Boleh nak panjang rambut ke, nak panjang apa, itu tuan-tuan punya hak. Aduh, soalan lah. Pelik-pelik. Meja fitri. Kenal tak meja fitri? Kenal. Saya barang juga kenal-kenal. Aku pening nak baca benda tu tak? Ustaz, kejadian ketika dia rawat saya sendiri, rawat bercakap 3 hari berlawan dengan tukar sihir. Allah Ta'ala beri kekuatan lah tu pada Zara Shazlin tu nak jadi perawat tu. Tapi hati-hati, kena berguru Zara, kena ada guru untuk rujuk Kamu jangan syok sendiri. Takut hari tu 3 hari saja benda tu yang baik, yang selebihnya tu tak baik, jam kamu lagi. Tok Singa tak sesuai jadi Joker, daripada jadi Thanos. Ampun, ni cincin elok penuh. Thanos boleh, Thanos. Tok jadi Thanos. Ustaz Spiderman lah. Beringat ada orang nak laga-lagakan Tok dengan apa tu? Yang sama. Laga-laga dengan web? Ada. Ada okey je. Kami kontak selalu masuk komen. Saya duk mesej dengan Wei, tak ada masalah lah. Maaf, tak ada masalah. Cuma nak pesan kepada viewer semualah, jangan bagi tekanan dekat perawat. Kamu datang kat sini ustaz pun tekanan je, kadang-kadang mari pukul 12 mari jauh. Kita nak tolak kan, kesian tu. Main daripada Johor, tiba-tiba datang nak merawat. Kita patut malam tu ada jadual lain nak jumpa orang semua, tiba-tiba dia datang. Kalau ikutkan marah tu sebagai manusia, marah jugalah. Tapi kesian tu kita lebih kesian daripada marah. So kita ambil jugalah. Cuma nak maklum, sebab tu hari tu saya upload mengenai status, kalau tak buat temu janji tolonglah jangan datang. Kalau teruk sangat cuba WhatsApp Ustaz Farhan, maklum pada Ustaz Farhan, insya-Allah. Saya ni orang juga, insya-Allah ada hati budi, insya-Allah kita akan cuba untuk panggil secepat mungkin. Kadang-kadang tuan, kami manusia tuan, ada waktu kami nak bersama family, ada nak bersama anak isteri. Kan kadang-kadang benda-benda macam tu kena tuan kena faham semua. Memang sakit tuan, semua orang sakit. Dan kami pun kadang-kadang tak setiap hari sihat. Ada waktu kami sakit juga. Jadi kadang-kadang kami perlukan rehat diri sendiri. Tuan-tuan tahu ni, dia ni duk kena tahan maki berapa orang tuan. Macam-macam hai tuan-tuan. Tapi bila saya keluar, lepas tak maki lah, lepas tak wani. Kak dia ni pun maki macam-macam. Awak lambat sangat, kami main nak berubat. Ada yang mesej Ustaz, saya dapat terima, saya malas nak wear lah. Ni hampa ni kalau tak mau berubat, tak payah buat berubat lah. Ui, saya kata tunggu giliran lah. Dia marah kita aku tu. Saya fikir jin lah tu Tapi kalau dia jumpa lepas saya beri penampak lah. Ingat. Lawak lah dah nak merawat ni kena sabar. Tak sabar ni pening lah tuan. Semua nak cepat. Lepas ni saya tak harga je. Saya buh harga macam Wei Salma. Scan je 14,000. Senang kaya cepat apa nak time bila aku boleh buat. Jadi kita dah buat ikhlas ni, maknanya saya letak rawatan adalah ikhlas daripada tuan-tuan dan juga ikhlas daripada diri saya sendiri. Mai waktu saya tak apa nak ikhlas berubat. Tuan-tuan nak suruh saya berubat, pening kepala. Biasalah dugaan. Ya betul, biasa dugaan. Tak kadang-kadang depa maki kita balik tu, tak tahan tu. Kita pula kena maki, kita nak tolong, kita pula kena maki. Allah, pening kepala. Sabar. Ya sabar tuan ni sabar tuan. Saya kena maki berjabu tuan. Kerana malu isteri saya pegang SMS, pegang WhatsApp. Malu tuan orang maki ni macam-macam kat saya. Tapi saya fikir untuk suruh balas blok orang, blok. Nak buat macam mana kalau kita layan apa, kita pun jadi gelong. Sabar sikit lah. Tapi kalau kamu dah teruk sangat, mesej je, insya-Allah kita akan cuba yang terbaik. Kami pun malam tadi pun duk rawat. Nak buat temu janji untuk ziarah Ustaz Syafiq. Tu kena tanya Ustaz Syafiq. Boleh, insya-Allah. Nanti saya maklum lah. Sepatut malam ni boleh, tapi malam ni kita duk merawat kan. Kalau pagi tu saya rehat, pagi je rehat. Lepas subuh tu baca Quran sekejap, betul rehat. Memang bangun pukul 11 tu tak boleh dah. Perawat macam kita tuan, saya beritahu malam ni tak pernah boleh tidur. Dia waktu pagi itulah waktu yang jadi malam. Jin malak banyak malam-malam. Dia suka kacau kami nak tidur, dia makin terkejut.
Dia waktu subuh tu apa ni? Itu okey lagi. Itu okey lagi. Ni masalah perawat, ganggu perawat ada juga. Saya tengah tidur tuk mari tu. Tapi tu terluka tu. Dah, sebab apa perawat ganggu perawat? Sebab perawat ni tak ada tidur. Ni ganggu perawat lain. Tidur demai ganggu. Allah. Masalah ni. Allah. Ghostbuster. Saya pun ingat nak buat pertubuhan lah tuan. Pertubuhan Ghostbuster Malaysia senang sikit. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti insyaAllah kami akan masuk TV Al-Hijrah nanti untuk episod 13 episod. InsyaAllah ada rezeki. Tahniah Ustaz Syafiq. Dan insyaAllah kita pun nak dapat kelulusan pada JAKIM. Doakan insyaAllah untuk persolawatan kita ni. Kita nak benda yang kita buat ni jelas, nyata, tak nak ada bisikan, tak nak ada buat perkara tu dalam keadaan tak jelas, tak boleh. Nak merawat ni dia jelas, akhlak kena baik, jiwa kena kental. Kamu sebagai perawat kena ayat tu, orang panggil apa, kita menyampaikan tu. Sebab yang tengok kita punya line ni bukan semuanya sama level kepala. Ada yang level biasa, ada yang level profesor. So kita kena cakap tu biar semua orang boleh faham. Macam mana Rasulullah bercakap dengan budak, semua orang tua pun boleh faham, budak pun boleh faham. Tu kaedah dia tu. InsyaAllah tuan kita end live kot. Letih lah saya pun. Tu letih lah, jauh namanya. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Doa-doa. InsyaAllah. Jadi itu saya tuan-tuan, daripada saya mohon ampun dan maaf jika salah kata-kata saya, saya mohon ampun dan maaf. Kata silap salah saya mohon ampun dan maaf. Sebab apa, saya pun manusia, buat salah, selalu buat dosa. Saya tak nak tuju kepada siapa-siapa tuan-tuan. Cuma saya bagi tahu apa yang hak lah tuan-tuan. Apa yang hak, saya tak tuju guna-guna nama kan. Jadi sebab orang suka tag kami tu, jadi serabut pada orang tuan. Live malam ni ramai duk tag kami. Macam duk tag saya dekat Wei Salamah lah, duk tag saya dekat perawat tu lah. Okey, habis Wei dia punya hal ikut dia lah, ni nak buat apa. Tapi ikut rule yang tadi, kami tak campur. Dia buat tu mungkin ada sebab dia. Tapi kami nyatakan yang tadi, yang mana hak tetap hak, yang batin kena tinggalkan. Yang batin kena tegakkan, yang batin kena tinggalkan, yang hak kena tegakkan. Tu boleh. Kamu sebagai viewer dah faham lah, insya-Allah. Kalau kami nanti insya-Allah, kalau Allah Taala rezekikan, dekat sini kita buat galeri untuk galeri keris, pedang semua kita akan buat. Orang panggil apa? Buku lagi kita akan buat galeri untuk orang ziarah mai semua tengok insya-Allah. Dan kita akan buat buku tu pasal besi ni insya-Allah, barulah saya boleh terangkan nak jual ke barang nanti insya-Allah. Sebab nak beli keris ni kena ada ilmu guys. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu beli, kamu kena gangguan sekali lagi, kata keris tu pula ada jin. Insya-Allah. Tu juga untuk hari ni. Insya-Allah saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi.